Selepas hampir lebih kurang sebulan saya menggunakan ROG Ally ni, saya boleh kata ada benda yang best dan ada juga benda yang tak best tentang ROG Ally ni. Nak tahu apa dia? Let's roll it! Untuk sebuah ROG Ally ni, bagi saya design dia tu tak terlalu besar dan tak terlalu kecil, just nice je. Dia menggunakan material plastik dan pada bahagian atas dia ni siap ada air vent dan juga front facing speaker pada bahagian depan bawah dia ni lah. Display dia ni menggunakan 16:9 1080p dengan 120Hz refresh rate IPS display. Bahagian joystick dia ni pula ada sekali dengan RGB ring dengan Aura Sync, yang mana dia boleh bertukar-tukar warna dan anda boleh setkan lah warna dia tu nak warna macam mana. I/O port dia pun tak banyak, tapi yang diperlukan tu adalah macam audio jack, ROG XG mobile interface dan USB Type-C combo port dan juga micro SD card reader. Instead of Linux, ia beroperasi menggunakan Windows dan ia menggunakan CPU AMD Ryzen Z1 Extreme dengan GPU AMD Radeon Graphics. RAM yang dibekalkan pula sebesar 16GB LPDDR5 dan juga SSD 512GB. Bagi saya, design dan spek yang ditawarkan tu memang cukup membuatkan hati saya ni tertarik. Tapi macam mana pula dari segi penggunaan dia? Adakah semuanya indah belaka tanpa ada cacat celanya? Adakah betul-betul convenient dan cukup portable untuk kita main? ROG Ally ni saya boleh kata memang ada potensial dan ada banyak jugalah kelebihan dia. Antaranya dia menggunakan Windows. Saya boleh kata semua AAA game yang anda selalu main dekat PC tu boleh main dekat ROG Ally ni. Dan kalau anda suka main game konsol pun kebanyakannya boleh main dekat PC. Tapi tak semua game PC boleh main dekat konsol, betul tak? Even macam Steam Deck ataupun Nintendo Switch, game dia tidak sebanyak game yang ada dekat PC. Jadi beruntunglah dekat PC gamers. Mungkin selama ni diorang tak pernah terfikir pun yang diorang boleh main game favourite diorang tu dekat luar. Apa yang bagusnya lagi, sesetengah game online dia ada anti-cheat software dia tau. Macam Steam Deck, dia tak support software tu. Jadi dia tak boleh run game tersebut. Contoh macam Apex Legends. Bukan setakat main game je. Apa yang anda teringin nak buat dekat laptop ataupun PC, semuanya anda boleh buat dekat ROG Ally ni. Tapi dengan skrin yang kecil lah. Dan disebabkan ia pakai Windows ni juga, anda boleh sambungkan Type-C kepada monitor, tambah mouse dan juga keyboard, dah boleh jadi sebuah CPU yang portable. ROG Ally ni saya boleh kata dia ada APU yang paling advance lah dalam handheld gaming console. Even Steam Deck pun kalau nak main game tu dia boleh run sampai 40 FPS saja. Tapi yang ini dia boleh pergi sampai 60 FPS ataupun lebih tinggi lagi. Anda boleh adjust dia punya performance ni dengan menggunakan 3 mode ni. Yang pertama dia ada silent mode dengan 10W, kemudian ada performance mode dengan 15W dan yang terakhir ada turbo mode dengan 30W. Untuk lebih performance, of course lah anda boleh pilih yang turbo mode, tapi dia akan consume lebih banyak tenaga lah. Untuk mobile, saya boleh kata dia memang cukup powerful lah. Dia comparable dengan spek laptop Intel i5 10th Gen dengan grafik Nvidia 1650. Dia punya performance ni memang cukup powerful lah untuk sebuah handheld gaming. Kalau performance dia dah padu, skrin dia pun kenalah mantap juga kan. Macam yang saya mention awal-awal tadi lah, dia ada 120Hz refresh rate dengan resolusi FHD. Macam Steam Deck, dia hanya ada HD je dengan 60Hz refresh rate. So macam banyak beza jugalah kat situ. Dan ROG Ally ni juga dia menggunakan SSD. So dapat load game tu dengan lebih cepat. Tak macam yang lain, ada yang pakai SD. So lambat sikit lah. Tadi pun saya di-mention yang dia ada speaker dekat bahagian depan bawah dia ni. So audio dia tu memang betul-betul solid. Cukup kuat dan cukup lantang untuk didengar. Bila anda main game tu memang betul-betul immersive lah kan. Boleh into game tu lah. ROG Ally ni juga saya boleh kata ringan. So kalau anda nak main game lama-lama tu pun tak rasa cepat lenguh lah. Dan dia juga nampak fancy dengan ada RGB dekat bahagian depan dia tu. So nampak lah memang betul-betul gaming kan. Tapi kan siapa sangka kelebihan dia ni boleh jadi kekurangan dia juga. Anda Windows user? Anda mesti dah masalah dengan perangai Windows ni. App senang crash disebabkan Windows yang tak stable. Bila dekat Ally ni pun sama juga. Bila dia panas, performance dia akan slow down, throttle dan sometimes akan crash.
memang sakit hati lah. Benda tu dia akan jadi annoying lah bila kita dalam intense battle kan, dalam tengah war tu tiba-tiba ting, blue screen lah. Memang sakit hati lah. Dan apa yang tak bestnya lagi dekat ROG Ally ni, apabila anda main game, anda tak boleh nak treat dia macam anda main game dekat smartphone. Anda tak boleh simply terus keluar game dan main game lain. Anda kena betul-betul close the game dan barulah anda main game lain. Dan satu lagi, kalau anda selalu main dekat ROG, anda mesti tahu Armoury Crate kan. Tapi dekat sini, Armoury Crate tu is just a software. Yang mana bila anda main melaluinya, dia still kena buka game launcher tu juga. Secara teorinya, ia direka untuk mobile gaming. Tapi kalau kita buat dia macam kita buat dekat mobile game sebelum ni, bateri dia tak boleh tahan. Yelah, bila kita baru main game sejam, kita dah kena cari plug. So, benda ni tak cukup mobile lah. Bila kita nak main dia tu, ia memerlukan power yang cukup kuat. Jadi, tak tercapai lah matlamat gaming on the go tu. Kemudian, dari segi rekaan dia yang nampak style ni, ada juga select dia. Selalunya, normal konsol dia akan ada curve sikit tau pada bahagian button belakang dia ni. Tapi yang ini dia menggunakan flat design. Agak kurang ergonomik lah kat situ kerana bila saya main, rasa kurang selesa. Lagi-lagi bila saya main game FIFA kan, saya nak tekan R1 dengan R2 tu macam susah sikit lah, kekok lah rasa. Dan last but not least yang saya nak cakap pasal ROG Ally ni, disebabkan dia pakai Windows, dia ada cursor tau, dia ada mouse. Dia still boleh digerakkan menggunakan joystick dia ni, tapi lebih baik kalau ROG letakkan mousepad dekat bahagian kiri atau kanan dia tu, seperti yang anda boleh lihat dekat Steam Deck. Saya rasa kalau diorang letakkan akan membuatkan ia jadi lebih convenient lah. Overall, saya boleh cakap yang ROG Ally ni memang best lah. Dia memang satu inovasi yang baru dan evolution lah dalam sebuah handheld gaming console. Dan memang nampak jelas lah yang ROG Ally ni adalah first generation sebab ada banyak flaw dia kat situ kan. Tapi dalam masa yang sama dia juga ada banyak kelebihan dia yang tersendiri. Mungkin second atau third generation yang akan datang, ROG Ally ni akan lebih matured, so flaws tu dapat dikurangkan lah. Actually, kita tak boleh nak salahkan Asus je. The problem is dekat Windows tu juga. Mungkin Windows memang tak boleh nak buat untuk benda-benda yang macam ni. So, adakah ROG Ally ni berbaloi untuk anda beli? Kalau anda purely gaming dan anda rasa Steam Deck tu memang mahal dan bukanlah satu pilihan, anda boleh consider untuk ambil ROG Ally lah. Ia juga datang dengan sekali 2 tahun warranty daripada Asus. Kalau import set memang tak ada lah. Tapi kalau ada yang terfikir nak beli ROG Ally ni untuk buat kerja dengan harga 3299 ni, saya rasa kalau anda tambah sikit duit, anda boleh dapat sebuah gaming laptop yang saya rasa lagi banyak benda yang anda boleh buat. Jadi itu sajalah untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Darry Media dan tekan butang lonceng kat sebelah itu untuk ketahui update yang terbaru. Stay safe guys and see you in the next video. Adios.